Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hmm, um, Selamat pagi semua. Macam mana malam tadi terawih? Kunut buat tak? Masa witir buat kunut tak? Hai, Assalamualaikum. Hai, siapa? Buat witir bagus. Kunut nazilah buat tak? Tunggu Ustaz buatkan Okey, dengar sini. Itulah malam ni last terawih. Jadi oish, start adrenaline. Pagi-pagi dah disuruh nyanyi lagu Infinity. Aku pernah menangis tanpa henti apabila ku tahu kau di sisi. Tu tak ingat. Malam ni mana raya? Belum lagi. Kita raya hari Ahad, kan? Ya, nantikan share, insya-Allah. Nantikan produk terbaru kami. Duet kolaborasi saya Furqan Fawaz dengan Naufal Zain bersama dengan Tarbiyah Sentap. Lagu Infinity. Maksud Infinity tu apa? Tiada batasan. Jadi menceritakan tentang ayat Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, sungguhnya rahmat Allah itu jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Infinity ni maksudnya tiada batasan. Rahmat Allah tu luas. Buku lembaran juzuk cinta akan diterbitkan pada 5 pre-order akan dibuka pada 5 HB, 5 hari bulan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita baca soalan kalau kita buat takbir bukan malam raya, dosa ke Ustaz? Tak dosa. Buatlah, tak ada masalah. Takbir kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ni orang Melayu dah terbiasa dengan melodi tu. Itu takbir raya. Jadi tak boleh buat selagi belum hari raya. Tak. Sama je takbir tu macam takbir memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bila nak buat boleh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sama je. Cuma kita tak biasa dengan perkataan
takbir tu kita tukar jadi Melayu. Jadi macam berbenda ni. Sebenarnya sama, maksud dia kita tengah memuji Allah. Jadi bila-bila nak buat pun tak ada masalah. Yang katanya orang kubur menangis lah, itu saya macam orang kubur menangis, boleh pula orang kubur tu dongah. Kita takbir kat atas dunia. Tu takbir lah jauh daripada kubur. Takbir kat dekat rumah. Lah orang kubur nangis pula. Ini semua pasakan-pasakan kita daripada kecil. Tak siapa punya cerita. Daripada kecil kita pun percaya. Dah besar baru saya no, tak betul lah cerita tu. Okay, soalan dah terjawab. Soalan lain pula. Amy Search selalu search apa je Ustaz? Amy Search, dia nyanyi lagu lembaran juzuk cinta, di sebaliknya ada tersimpan sejuta rahsia. Itu Amy Search, dia selalu search lagu lembaran juzuk cinta. Oh, ini soalan ni macam susah sangat nak jawab ni. Saya tak pernah dengar soalan gini. Ustaz, kalau saya makan tapi tak pakai mulut, batal ke solat? So, makan pakai apa ni? Zafran, pakai hidung. Makan pakai hidung. Semalam Ustaz kata kalau guru mengajar, kita student tak boleh menulis. Kan? Boleh tak Ustaz terangkan kenapa? Kenapa kita tak boleh menulis time guru mengajar? Sebab saya tahu adab. Saya tahu macam guru saya kat Mesir sangat tekankan benda ni. Dia tengah bercakap, kita tak boleh menulis. Ada student yang menulis, cikgu saya halau keluar. Barrah! Limaza anta taktub fil kutub? Macam tu. Dia marah. Kenapa tulis? Aku tengah bercakap. Sebab kita menulis, kita mesti fokus kat tulisan kita kan. Ada orang terlebih fokus sampai nak lawa-lawa, nak berangkai bagai. Jadi tak fokus. Cikgu tengah bercakap ni. Menulis. Cikgu tengok panas. Dia tengah bercakap. Kom, barah. Ni cikgu. Cikgu biasanya gitu. Yang tegas-tegas lah. Tapi kat Malaysia ni, korang biasa tengok apa? Kita lebih kepada kalau korang tetap nak menulis. Macam ada orang cakap, cikgu dia tak bagi bawa phone, tak boleh nak rakam. So kalau macam ni, kalau tulis tak tulis, cikgu marah pula. Ni bermakna ini arahan cikgu. Bermakna dalam kelas tu kita kena kenal cikgu kita. Cikgu cakap dia suka student dia menulis ketika dia bercakap. Jadi tulis. Ni kita kena sentiasa ikut arahan cikgu. Faham tak? Boleh faham? Arahan cikgu tu kata, okey, tulis apa yang aku cakap. Kita kena tulis. Melainkan kalau dia tak suruh kita menulis, dia tengah bercakap. Orang bercakap. Kalau korang bercakap, tengok orang pandang tempat lain, sakit hati tak? Korang berborak dengan kawan ni, semalam senah dia cucuk botox. Tu kawan main telefon pandang bawah. Sakit hati tak? Itu nama adab. Jadi kita kena pandang mata kawan. Macam tu kat cikgu dalam ramai cikgu student ni, dia nak cari mata untuk dipandang. Dia suka tengok budak terlampau. Mungkin ada satu lagi cara, kalau korang tetap nak menulis, tulis. Sementara tu pandang mata dia sikit. Angguk tu faham lah, jangan angguk tak faham. Ni dia tak faham buat kerut macam tu. Cikgu, kamu kenapa Sulaiman? Tulis, pandang mata cikgu. Tulis, pandang mata cikgu. Ikut cara cikgu. Tu yang paling penting. Sebenarnya saya nak terang yang tu. Semalam adalah budak DM saya cakap, kami budak sekolah menengah tak boleh nak ni. Dik, saya tengah bagi jawapan kepada budak sekolah, pada budak universiti. Jadi kalau budak sekolah menengah,
Ada satu lagi cara sebenarnya, tak ada masalah pun korang nak buat recorder dekat sekolah. Yang penting simpan elok-elok. Recorder tau recorder. Recorder ni ada saya dulu kecil-kecil ada recorder untuk saya rakam bacaan saya teranum. Recorder. So letak je lah, takkan cikgu nak marah. Kita tahu tujuan kita ni. Tujuan kita bawa recorder dan kita dah minta kebenaran cikgu, letak. So dengar. Boleh Boleh faham. So minta izin cikgu. Kalau kita niat, ni penting juga ni. Kalau kita niat witir 2 rakaat tapi imam terus sambung 3 rakaat, sah ke solat kita? Niat tak sama dengan imam. Niat tak sama kita niat 2, imam buat 3. Kita kena mufarakah daripada imam. Faham? Kita kena niat berpisah daripada imam. Bila contoh kita dah daripada sujud tu nak bangun, nak tahiyat akhir ni, sebab kita niat 2 je, imam niat 3. Jadi kita bangun-bangun tu terus tengok imam dah naik, kita kena niat mufarakah keluar daripada imam. Sebab tadi awal-awal tadi kita cuma niat 2. Jadi jangan kita ikut imam dah, sebab imam dah lari niat. Bukan, imam dah buat benda lain yang kita tak jangka. So niat kita 2, imam buat 3, kita niat mufarakah maksud aku keluar daripada imam. Niat macam tu je. Aku keluar daripada imam. So tak ada masalah. Maknanya kita solat sendiri je tinggal. Macam mana nak hilangkan rasa menyampah pada orang yang kita tak suka? Siapa yang awak tak suka ni? Saya ada benda nak cerita pagi ni pasal yang menyanyi dengan mengaji tu kan. Tapi tak ada pula soalan. Cuma ni tu. Ustaz Firdaus Bakrin antara guru lah yang mengajar, yang menerin masa saya masuk Negeri Sembilan. Lepas niat dah keluar imam, kita terkeluar pada imam lah. Kita dah tak payah ikut imam. Buat cara kita sendiri. Okey, macam ni mana tadi cerita pasal muzik tadi. Ni. Astaghfirullahalazim. Ni mari saya betulkan salah Humay R. Macam mana boleh awak kata mengaji dengan menyanyi sama? Dah tentu ayat Quran tu dibaca, itu ayat Allah, dan menyanyi confirm ayat manusia, betul? Okey. Cara penggunaan pengeluaran suara. Orang menyanyi, dia akan buka suara dia habis-habisan tau. Contoh, tolong jagalah dirinya, buat diriku, jangan biar luka lagi hatinya, yang aman ku cinta, yang milik engkau saja, biar ku simpan semua kasih dan cinta, akan ku pendamkan sepanjang nyawa,
hingga tiba masa untuk aku bercinta semula. Dia akan buka mulut dia habis-habisan. Tu orang menyanyi. So bila orang penyanyi, bila dia mengaji, dia akan bunyi gini. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Itulah orang penyanyi kalau mengaji dia akan bunyi gitu. Jadi yang ini saya sangat nak perbetulkan para penyanyi. Suara sedap tu bagus, tapi perbetulkan pada tempat yang betul. Jadi kadang-kadang ada penyanyi post bacaan dia mengaji kan. Faham tak? Dia mengaji. Bila dia mengaji, jangan saya tanya saya soalan pelik. Kenapa Ustaz tidak live dengan Afif? Afif tengah tidur. Kalau mengaji, dia kena guna suara hidung sikit. Dia kena lembutkan suara, tak boleh buka sangat. Jadi ta'lamun, dia kena tukar ta'lamun. Ni mengaji. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Ni mengaji. Macam tu juga kalau orang mengaji, dia menyanyi, dia jadi gini. Tolong jagalah dirinya, buat diriku. Ini orang mengaji menyanyi, dia jadi gitu. Jangan biar luka lagi hatinya yang amat ku cinta. Tu orang mengaji. Mengaji, menyanyi, dia guna suara tu, dia akan jadi begitu. Macam mana saya boleh tahu? Sebab saya dah mengajar Cikgu Syafi. Tahu Cikgu Syafi? Masa tu dia tengok Instagram saya post pasal nyanyian dengan mengaji tu. Jadi dia rasa dia nak belajar taranum. Jadi bagus, dia jemput saya datang studio dia, mengajar dia. Tu saya mengajar, tu saya dengar. Saya dengar dia mengaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ni. Cik Kia. Oh, Cik Kia. Masuk Cik Kia. Sini. Ikut sana boleh, nak ikut sini boleh. Sana kotor sikit lah. Boleh ke? Silalah masuk. Kia sihat kan? Sihat. Alhamdulillah. Kaki sihat? Kaki bersihat demam sikit. Demam lah. Okay, tajuk hari ni kita lebih kepada yang saya nak fokus pada nyanyian. Nyanyian dan mengaji tu. Korang dengar lagu Sufyan Suhaib, siapa lah? Yang baru-baru ni Haki Rusli. Ada dulu saya dengar Haki Rusli. Pernah dengar Haki Rusli? Pernah dengar tak? Kan? Dia menyanyi, selamat tinggal sayang, ku ucapkan kepadamu. Lepas tu dia gunakan suara dia menyanyi tu dengan mengaji. Jadi dia lain lah. Yasin wal Quranil Hakim. Tak boleh. Susah saya nak ubah dia suara mengaji tu. Apa? Cikgu Syafi. So bila saya ajar dia tu, kita nampak teknik vokal berbeza. Bila saya suruh وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Tiba-tiba dia bila dia ikut,
wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dia guna lenggok R&B. Jadi kat situ dah nampak dah. Oh, penting mana tak semestinya orang menyanyi boleh mengaji. Faham? Lidah pendek boleh ke taranum? Taranum pakai suara, dek. Tak ada pakai lidah. Kalau ada suara, boleh. Sebab tu saya tekankan, selagi awak tak bisu, taranum lah. Belajarlah. Saya pernah dengar orang Arab mengaji Cik Ustaz. Betul. Sebab mengaji memang kena ikut style Arab bilisanin arabiyyin mubin. Faham? Lidah Arab tu yang betul, yang tepat. Lidah Arab. Jangan kita guna lidah Melayu. Tu kena belajar. Menyanyi ni tak payah belajar pun. Didengar-dengar dekat radio pun dah keluar kan. Betul. Tapi mengaji memang kena belajar. Sebab radio tak pasang sangat Quran. Dia pasang nak dekat-dekat azan baru dia pasang. Bulan Ramadan baru dia pasang. Tapi menyanyi ni tak bila-bila. Apakah ku cuba untuk menafikan di antara kaca dan permata betapa telahmu. Dia kita dah dengar. Oh, kita ikut dengar, ikut senang. Sebab nyanyian ni dah memang sebati yang kita. Tapi macam saya duduk kat Mesir, Arab dah biasa mengaji. Dekat mana-mana mall korang dengar ada orang pasang mengaji. Mall pasang mengaji, bayang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi masjid berlambak bersepah-sepah. Jadi lagi kita dengar imam baca sedap-sedap. Masjid tu sedap, masjid ni sedap, ni sedap, ni. Kalau nak kata orang Melayu ni, bukan semua masjid sedap. Biasa masjid-masjid besar-besar baru sedap kan. Baru dia ambil imam-imam sedap-sedap. Itulah. Tapi kalau dekat Mesir ni, masjid tu kecil tapi imam bapak sedap. Macam tu. Tapi kat Malaysia, nak sedap-sedap mesti kat masjid besar-besar. Betul tak? Yang kecil-kecil ni mesti Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tu lidah Melayu. Tapi logik lah. Sebab kata Ustaz Haslim Bollywood, kau bayar imam tu murah, dapatlah imam yang bacaan macam tu. Ni Ustaz Haslim punya pendapat. Saya fikir balik macam betul juga kan. Sebab nak belajar taranum ni, orang Malaysia ni susah. Kita bukan semua dilahirkan Arab. So Arab nak dapat bacaan mengaji tu sedap, senang. Sebab diorang dah memang dia Arab. Tapi orang Melayu, kita nak kena belajar tu, kita mana struggle kita lagi kuat daripada orang Arab. Struggle kita. Sampai nak kena ke Mesir, ada sampai ke Jordan, ke Yaman, nak belajar makhraj Arab tu. Maknanya orang Mesir, kalau orang Mesir dah memang Arab, tak perlu nak sampai ke Malaysia nak dapat lahjah Arab. Faham tak? So struggle kita lebih. Sebab tu lah orang yang bacaan sedap, imam-imam sedap, biasa imam kat masjid-masjid besar. Sebab di atas usaha dia tu, layaknya dia dapat begitu. Contoh, kau nak dengar azan yang sedap pun mesti kat masjid-masjid besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesti masjid tu besar, baru dapat dengar Bilal baca macam tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru dapat dengar azan yang sedap-sedap. Bila masjid tu besar.
Masjid tu kecil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasa pakcik tua kan, dia suruh jadi Bilal. Memang begitulah nama pun pakcik. Dah tua kan. Tapi kat Mesir tak. Dia sepah-sepah orang suara sedap, mengaji sedap. Jadi walaupun masjid tu kecil, tetap imam dia sedap. For question, sorry. Macam mana nak tahu lelaki tu terbaik untuk kita? Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika barra'una mimma yaqulun. Untung orang duduk dekat Rio Ustaz, tak ada lah. Saya tak ada tempat imam. Saya tak ada tempat Bilal. Tak ada. Saya komitmen dengan Darul Furqan. Kalau imam kan nak kena kejar masa, nak jadi imam apa semua kan. Masih mencari lagi tempat imam. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Macam mana nak tahu lelaki tu baik untuk kita? Kita pandang diri kita. Cuba kita tengok lelaki tu. Tengok lelaki tu, akhlak dia macam mana, peribadi dia macam mana, agama dia macam mana, keluarga dia macam mana. Pandang pula diri kita. Kita manusia ni kena rajin tengok cermin. Satu lagi, ni kena tulis ni, tengok cermin. Dan setiap sekali sebelum tidur, muhasabah diri. Itu penting. Duduk muhasabah diri. Aku ni macam mana? Apa benda yang aku belajar aku ikut? Apa benda sunnah Nabi yang aku amal? Apa benda kena kaji. Kalau kita tengok lelaki tu baik, kita jahat, potensi untuk kita dapat dia susah sikit. Kalau kita tengok diri kita jahat, lelaki tu pun jahat, macam kena je kan. Macam Ustaz Azhar cerita kan, lelaki tu jumpa awet tu dekat station, dekat bus stop. Dapat awet sebab perangai dia pun bus stop. Dapat awet bus stop. Ustaz Azhar ceritalah, jangan marah saya, tu cerita dia macam tu. Ni kalau nak jumpa laki tu memang kaki masjid, kaki pergi surau. Kenapa rambut macam ni? Kaki pergi surau. Kita pun perempuan yang rajin pergi surau tak? Kita kena faham, jodoh tu cerminan diri kita. Kalau kerja kita kacau perempuan, yang lelaki kerja kita kacau perempuan, kita punya isteri nanti perempuan dia kerja dia kacau lelaki. Maksudnya kerja melayan. Ni perempuan tak kacau lelaki. Kerja perempuan yang teruk, dia melayan. Itu dia. Teruk terus ni. Macam deep sangat ayat tu. Macam cerita Nur ni, saya pun tak tahu lah. Perempuan tu baik walaupun dia lahir dekat tempat pelacur kan. Tapi dia jaga kehormatan diri dia. Dia tak pernah berzina apa semua. Lelaki tu pun bersih. Jadi dipertemukan dalam satu keadaan yang berbeza. Suasana diorang lain tapi kahwin. Itu cerita tak nak. Saya tak suka sangat percaya cerita ni. Tengok rasa dah tutup. Tak ada nak bawa sampai ke tidur cerita tu. Ni nak tahu ni, kawan saya banyak kawan lelaki Ustaz. Ni cakap dengan kawan awak, nanti suami dia pun banyak kawan perempuan. Pedih tak? Pedih kan? Jadi ubah pada sekarang. Masa ni lah nak kena ubah perangai tu. Kita dah umur berapa dah, 20 lebih kan. Perangai buruk kita tu, itu standard. Kita ada masa remaja, ada alam remaja. Dah sampai masa kita berubah.
Cerita Nur selalu jadi contoh. Tu lah, saya pun tak tahu. Sebenarnya tak betul. Cerita Nur tu tak betul. Mana ada orang berdakwah dekat lorong tu. Tak kena anak ustaz tu handsome pula, dia lagi berdakwah kat situ. Tak ada ustaz lain ke? Carilah ustaz. Cari ustaz Abid apa, ada kahwin kan. Ustaz handsome pergi ngantornya dekat tu. Dekat lorong tu. Kenalah. Pelacur pun geram tengok. No. Perempuan tu dah memang baik sebenarnya. Beza perempuan yang baik ni adalah yang mudah dididik. Kalau tengok saya tengok cerita Nur tu. Baru tengok tadi. Sahur ada pasang kan. Saya tak tengok sebelum ni, tapi saya tengok baru-baru ni, masa bulan Ramadan ni. Perempuan tu, dia jaga diri dia. Dia cuma lahir dalam keadaan yang dia tak rela. Maksudnya dia lahir daripada rahim seorang pelacur, tapi dia jaga kehormatan diri dia. Dia tak ikut pun perbuatan mak dia. Dia jaga diri dia, dia akan dapat lelaki yang jaga kehormatan juga. Boleh faham? Tu cerita tu macam memang ada logik dia. Dan kenapa Nur tak pakai tudung apa tu? Dia tak dapat pendedahan. Cuba kalau dia pakai tudung, padahal mesti mak dia tak suka, betul tak? Tapi bila dia diberi peluang, dapat orang yang bimbing dia tu betul, dengan mujahadah dia, Allah bagi dia suami macam tu, dia senang nak pakai tudung, senang nak buat baik. Faham tak? Macam tu. Kita pun macam tu. Boleh jadi kita hidup dalam keluarga yang tak berapa nak baik, tapi kita berusaha jadi baik. Allah akan hantar kita pasangan yang membantu kita jadi baik. Ni peria ni. Nampak ada abang angkat pula. Ni semua nak kena tegur ni. Kita ada abang angkat, tapi kenapa pergi berangkat dengan dia? Kenapa berangkat dengan dia? Tak boleh macam tu. Berangkat ni maksudnya selalu kontak lah kan. Tapi bini dia tahu. Itu semua penyumbang kepada fitnah, penyumbang kepada kehancuran rumah tangga. Kita perempuan pergi berangkat dengan lelaki, carilah kakak angkat. Jangan cari abang angkat, cari kakak angkat. Boleh faham? Cari kakak abang angkat, kak perempuan cari kakak angkat. Dah terbelit dah aku. Lelaki cari abang angkat. Tapi ada limit pula. Abang angkat tu jangan yang kaki raba-raba pula. Tak nak. Yang biasa angkat-angkat ni kadang gay pun ada. Ni dia kata cukup ada abang sendiri je. Tak, mungkin budak ni tak ada abang. Tapi tetap tak boleh. Cari kakak angkat Kalau nak kasih sayang orang lebih tua, cari kakak angkat. Yang lain jangan marah hari lek. Yang lain main marah lagi Okey. Macam nak kontrol nervous bila berhadapan baca Quran depan crowd? Saya baca Quran macam depan crowd, tengok Quran boleh lagi. Tapi bila masuk musabaqah yang hafazan tu, saya pun tak tahu macam mana nak atasi. Takut tu, getau kena dapat soalan. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Sambung. Rabbana atim di'afaini minal azabi wal'anhum la'anan kabira. Tu dah tak ingat. Nervous. Habis nervous. Kalau mengaji, sebelum naik pentas, sebelum kita persembahkan bacaan, niatkan kerana Allah Ta'ala. Betul-betul niat kerana Allah. Jangan ada sikit pun riak nak menunjuk suara tu sedap ke apa ke. Jangan ada sedikit pun perasaan tu. Sebab kita nak mengaji. Dahlah kalam Allah. Suara kita pun milik Allah. Jadi betul-betul niat kerana Allah. Boleh faham? Good. Bagus-baguslah korang hari ni. Soalan.
Berbeza. Saya kurang pakar dalam nyanyian. Tapi kasidah tak lenggok dia sama macam Taranum. So saya belajar basic Taranum, kemudian semua lagu saya boleh teroka. So betapa pentingnya belajar Taranum ni. Means wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Tu Taranum. Lepas tu kita pun masuk kasidah. Qamarun sidnan nabi qamarun. Senang je kan. Burdah dia, lenggok dia sama je. Tapi bila menyanyi dia tak boleh macam tu. Saya belajar memang kena buka suara. Dia kena buka suara, dia tak boleh nak kepit-kepit. Taranum dengan kasidah ni dia nak kelembutan. So bila nak kelembutan, dia kepit. Tapi kalau menyanyi dia buka. Bertuturlah cinta di atas satu nama, seindah gorisan sabdamu dalam kitabmu, sudah diubun-ubun. Aku tak ingat. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku menekam di cinta. Kena buka tak? Kena buka. Kita menyanyi. Itu Taranum, dia relate dengan lagu-lagu Arab, dengan lagu-lagu nyanyian pun boleh, tapi cara teknik tu berbeza. Perempuan boleh pakai seluar tak? Kenapa? Belajar nyanyi dengan siapa? Saya belajar sendiri je. Dengar-dengar je. Perempuan boleh pakai seluar tak, Ustaz? Perempuan boleh pakai seluar. Kenapa tak boleh pula? Jadi seluar tu tak ketat. Bila seluar tu tak ketat, tak adalah nampak sangat. Dia jangan nampak bentuk badan je. Sampai orang tahu bentuk badan awak. Sampai orang tahu pula peha tu besar mana, betis tu besar mana, perut tu besar mana, orang tahu. Itu ketat. Jadi apa kejadah pakai baju? Baik buka. Kan kena. Jadi perempuan pakai seluar yang besar. Tahu seluar Prince Shauki tu? Pakai yang itu. Itu insya-Allah selamat. Dah pukul berapa? Tolong okey, lagi sikit lagi. Ni awak kena faham ni. Saya dah tanya ramai orang. Okey, Ustaz Abid dia bukan penghafal Quran. Jadi awak pergi tanya dia pasal menghafal, memanglah dia tak tahu nak jawab. Ustaz Abid tu dia pakar motivasi. Dia bukan pakar fiqah, bukan pakar hadis, bukan pakar Quran. Dia motivasi. Dia seorang mu'allaf yang masuk Islam. Kerja dia mengenalkan agama kepada orang ke Islam. Dan dia motivasi, mulut dia manis. So itu kelebihan dia. Tapi dari segi ilmu fiqh dia kurang lah. Sebab dia orang asalnya daripada orang Cina. Dia bukan study betul-betul. Macam tu kat korang tanya Alif 3, saya pun tak tahu dia belajar kat mana. Cuma tips menghafal selalu saya yang terangkan. Sebab memang saya hafal Quran. So dia bergantung. Kalau kita niat nak hafal sehari tu 5 muka, cara hafalan dia berbeza.
Kalau niat sehari nak menghafal tu semuka, cara hafalan dia berbeza. Faham tak? So cara nak menghafal ada, saya dah selalu terang kan, amal tasa'alun, ulang, boleh tengok live saya sebelum ni. Okey, faham? Faham. Yang ini pun ada kenapa dekat bawah mata ustaz ada garisan, saya pun tak tahu. Saya pun tengah pelik, siapa hal lah ada garisan ni kan. Anak kalau saya pergi Mesir, saya kat Mesir kan sejuk kan, musim sejuk kan, bila bangun-bangun kulit terkupas. Lagi yang begini. Okey, ruqyah Ni berkaitan ruqyah. Ruqyah. Tengok orang kena hasuk, student kena, Allah, aircon tak jalan ni, nampak dah berpeluh-peluh. Orang yang dirasuk histeria, biasanya perempuan, betul lah. Yang biasa kena rasuk perempuan. Kalau lelaki teruk, oi, dia menjerit, oi, yang tu lelaki. Kalau perempuan macam Okey, cara dia senang. Kita tengok pada orang tu, dia apa yang disebut. Kalau disebut panas, ni baru ada student saya yang kepanasan tiba-tiba. Mana jin yang rasuk dia entah, dia kepanasan. Ada ayat dia, sama ada baca Al-Fatihah pun dah cukup. Baca Al-Fatihah, tiup, tapi betul-betul yakin lah. Bacaan tu betul-betul tiup, yakin, tutup, bagi dia minum. Kalau dia melawan, pegang ramai-ramai. Tapi ada orang, kalau macam kita berhadapan dengan dia seorang, tampar je, pap, lawan setan tu, macam tu. Ni kalau kena betul-betul kat kita, apa jadi ni? Takut kan? Kenapa perempuan selalu kena? Sebab perempuan dia emosi lagi banyak. Setan suka kat orang yang banyak emosi ni. Lelaki pun sama. Kalau lelaki tu ada sifat dendam yang kuat, lepas tu kuat menangis, kuat marah, nangis, marah. Kau tunggu. Dia menangis. Nangis. Lama-lama setan suka kat dia. Bila setan dah suka kat dia, siap lah. Jadi kita kena berilmu. Kita kena ada ayat-ayat yang, kalau dia panas, baca ayat yang Nabi Ibrahim tu. Apa ayat dia? Nabi Ibrahim. Allahu SWT. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ayat ni Nabi Ibrahim minta ke Allah supaya sejukkan api. Bila mana pemerintah kafir hantar Nabi Ibrahim kat dalam api, campakkan Nabi Ibrahim dalam api, Nabi Ibrahim mohon doa ni, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi api tu jadi sejuk. Jangan main-main dengan ayat Quran. Yakin, insya-Allah. Saya tak pernah ruqyahkan orang, tapi saya pernah tengok. So saya rasa insya-Allah boleh hadap pun. Yakin, dia yakin dengan ayat tu je. Yakin dengan ayat Quran, insya-Allah. Alah, macam saya terangkan pasal ada orang nak jatuhkan saya. Saya terangkan pasal Taranum, saya terangkan pasal macam tadi saya nyanyi Tuhan, lagu apa? Lagu apa saya nyanyi tadi?
Macam lagu Mbak Rindu ah. Tuhan, aku tahu banyak dosaku, hanya ingatkanmu kala dukaku. Namun hanya kamu yang mampu membuka pintu hatinya untuk cintaku. Malam kau bawalah rinduku untuk dirinya. Lagu tu Saya kan suka terangkan pasal nyanyian dengan mengaji kan. Jadi mestilah ada orang-orang Quran yang tak puas hati. Orang yang kawan-kawan saya sendirilah yang mengaji-mengaji ni, dia tak puas hati. Tapi sebenarnya kita sedang menarik peminat-peminat yang suka menyanyi. Bukan peminat lah, maknanya orang-orang yang suka menyanyi tu tarik kepada Quran. Jadi kalau saya ngaji je, orang ngaji bukan ramai pun kat Malaysia ni. Faham tak? So bila dia nak jatuhkan saya, ignore. Tahu tak perkataan ni? Macam mana dia sebut dia? Ignore. Buat tak tahu je. Biasa kita akan dijatuhkan oleh orang-orang kawasan kita sendiri. Faham tak? Ustaz-ustaz tengok, ada ustaz-ustaz dengki dengan Ustaz Abid. Dia cuba nak jatuhkan dia. Orang-orang Quran pun sama. Bila kita menyampaikan Quran, adalah orang Quran yang tak puas hati. Sebenarnya dia lebih kepada cemburu. Jadi normal lah manusia kan. Jadi peduli kan. Kalau kita banyak fikir pasal orang, nescaya kita tak keluar rumah. Satu ayat Ustaz Asma Harun saya menarik. Dia kata, kalau perempuan terlalu memikirkan apa yang orang fikir pasal pakaian dia, nanti dia tak keluar rumah. Jadi buat tak tahu je. Pakai pakaian yang mengikut sunnah yang kita selesa. Faham? Cikgu merampas privacy student bila rampas phone. Umur berapa? Umur berapa student tu? Ya Allah. Berpeluh. Kenapa panas sangat ni? Ekor dah rosak hari ni. Cikgu robot ceroboh pada student. Umur berapa ni? Siapa yang tanya soalan ni? Sabrin Alia. Umur berapa awak? Siapakah yang dirampas telefonnya tu? Dan berapa umur budak yang dirampas? Kalau takat budak sekolah menengah memang layak dirampas. Budak sekolah menengah tak layak pegang telefon. Coki hantar redang dia lah tu. Saya bawa kaji, Coki tu baik sebenarnya budak ni kan. Fan dia yang tak sup dengan dia sampai sembah dia. Jadi cikgu merampas tu adalah hak cikgu. Mungkin korang bawa telefon tu kat sekolah. Betul tak? Mana ada sekolah yang benarkan bawa telefon kat sekolah? Tapi kalau college, dia jadi macam pelik sikit lah kan, cikgu rampas. Tapi itulah adab. Adab student pun tak boleh bawa telefon pergi kelas, walaupun korang budak college. Maksudnya bawa lah untuk macam korang naik Grab ke pergi kelas kan. So perlukan telefon. So bila cikgu tengah mengajar, semput telefon simpan dalam beg, simpan dalam poket. Jangan buka langsung. Kecuali macam ikut tips saya cakap tu, bila cikgu mengajar, rakam apa yang dia cakap. So letak telefon depan. You jangan tengok langsung. Tengok cikgu. Tengok je cikgu tu. Berkat tu semua keberkatan. Itu semua keberkatan. Jadi tengok cikgu. Lepas tu ada pula orang DM saya, Ustaz, kalau cikgu tu handsome macam mana lah, takut tak jaga pandangan. Allah. Kalau dia tengok je lah mulut dia, tengok apa yang dia ajar. Tengok mata, sebenarnya kena tengok mata cikgu ni.
Kadang cikgu tak kuat kan kalau tengok anak murid cantik kan. So cikgu pun kena jaga mata. Aduh susah lah. Betulkan niat je lah. Betulkan niat sebelum masuk kelas. Kita nak ambil ilmu. Kita nak ambil ilmu. Jadi kalau kita niat untuk dapat ilmu, Allah akan bagi kita ilmu. Kalau kita niat nak tengok cikgu, kita dapat tengok cikgu. Yalah, habis keluar kelas handsome-nya. Atau keluar kelas, lawa gila cikgu tadi. Lawa. Dapat itu je lah yang kita dapat. Bukan kita dapat ilmu pun. Boleh faham? So, betulkan niat. Ada ke? Kenapa soalan pedih-pedih ni? Ustaz macam nak nasihat orang yang jenis riak dengan rambut Taranum? Siapa yang riak ni? Atikah Ba'in. Siapa? Bagi tahu saya. Orang Taranum riak. Riak ni satu benda yang tak boleh nampak. Tak ada siapa tahu dia riak ke tak. Faham tak? Tak ada siapa tahu. Riak ni hal Allah. Dalam pengetahuan Allah. Saya ada sebut macam ada pengalaman je tu. Lepas tu dia punya ni, dia punya DP tak ada gambar. Saya ada pengalaman tengok ustaz saya kemas. Saya semua guru saya lelaki. Setiap pada saya akhir balik tak pernah dapat guru perempuan. Jadi itu benda yang bagus lah untuk pelihara diri kan. Cikgu saya kemas. So saya sangat terinspirasi dengan dia. Walaupun dia orang Mesir. Orang Mesir ni kebanyakannya kotor, selekeh apa semua kan. Tapi cikgu saya ni mengajar dia sangat kemas. Dia dekat meja dia tu dia letak sapu tangan tu, dia buka kopiah, dia letak kopiah dia kat situ. Dia buka jam dia letak kat atas sapu tangan dia. Kemas gila padahal dia lelaki. Lepas tu baju dia sentiasa berayan, iron. Di iron. Kalau kita kat Malaysia nampak cikgu kemas tu biasa, tapi kat Mesir ni saya sangat kagum sebab cikgu saya tu Arab tapi dia kemas. Riak ni bukan belagak dengan bangga diri. Belagak dengan bangga diri ni, contoh dia masuk Taranum kan, semua ni aku boleh tapau. Ni ni budak dia. Alah, budak ni tak ada apalah sangat. Suara aku lagi sedap daripada dia. Aku kalau Faiza jaa wa'du lauma ba'athna alaikum ibadan lana. Dia boleh buat? Tak boleh buat. Itu belagak. Riak ni dekat hati. Dekat kawasan hati je. Dia tak tunjuk pun. Cakap besar, belagak, riak berbeza. Riak ni di antara dia dengan Tuhan. Dia macam, dia buat sesuatu tu suka dipuji. Dia buat sesuatu tu, patut wujud sum'ah pun lain juga. Dia merasa diri dia paling betul. Dia paling hebat. Itu. Jadi riak ni mainan hati, tak ada siapa boleh tahu. Kita tak boleh nak judge orang, kau apa riak sangat. Tu tak ada. Kita salah Riak ni cuma Tuhan je tahu. Saya nak hilangkan rasa riak. Susah. Macam saya mula-mula main IG pun susah kak. Bila kita buat sesuatu tu orang puji. Dalam hadza min fadli rabbi. Sebut benda tu je. Hadza min fadli rabbi. Ini semua daripada Allah. Ulang benda tu. Ulang sampai terpasak kat hati kita. Suara apa bakat yang kita ada ni semua daripada Allah. Boleh faham? Jangan pernah rasa bangga diri. Sebab bila kita dah mati, tu pengajaran bila kita datang ke kubur tengok orang kena tanam pun semua, itu ambil itibar, ambil ni. Ambil pengajaran. Tengok orang, esok kita kan sampai kat situ. Masa tu bakat kita semua tinggal sebagai kenangan. Jasad kita dah ada dalam kubur, tak boleh pakai.
Hanya tinggal amalan. Apa yang kita buat selama ni, Allah pandang ke tak pandang, yang itu yang kita cari. Boleh faham? Oh, dah pukul 8. Okay. Saya sebenarnya ada lagu. So, saya kena kat promote. Kesian Abang Alim dah buat. Jadi, jom kita nyanyi lagu Lembaran Juzuk Cinta. Okay, kepada kontes yang komen ramai-ramai tu. By the way, esok dah Q&A terakhir. Malam ni Q&A terakhir. Esok saya last buat live pukul 7. Lepas ni kita jalani hidup kita seperti biasa. Okay, InsyaAllah. Moga kita berjumpa dengan Ramadan tahun hadapan. Mana pergi YouTube? Mana YouTube? Oh, YouTube hilang pula. Ya Allah, anak buah saya buang YouTube. Bagus betul lah dia ni. Lagi seminit. Okay, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk, yang cela, yang hina datang daripada diri saya sendiri. Okay. Maaf terlanjur kata ada yang terasa dengan penyampaian saya. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Oh, baca doa Rabita. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik فوثق اللهم ربطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bye semua. Selamat